Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Syamin Syamsuddin. Hari ini saya akan menerangkan tentang apa itu iman. Iman merupakan terbitan kata kerja yang berarti mempercayai atau membenarkan. Dalam Islam, iman berarti percaya kepada Allah. Dengan itu, orang yang beriman adalah ditakrifkan sebagai orang yang percaya, yaitu orang mukmin. Perkataan iman yang berarti membenarkan itu disebutkan dalam Al-Quran, diantaranya dalam surah At-Taubah ayat 61 yang bermaksud, dan di antara mereka yang munafik itu, ada orang-orang yang menyakiti Nabi sambil mereka berkata bahawa dia Nabi Muhammad SAW, orang yang suka mendengar dan percaya pada apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mendengar dan percaya apa yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah dan percaya kepada orang mukmin. Dan ia pula menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Dalam Islam, hanya sekadar mempercayai adalah masih belum memadai sebagai beriman jika masih tidak beramal dan berpegang kepada i'tikad. Seperti yang tertulis dalam surah Al-Hujurat ayat 14 yang bermaksud, orang-orang Arab berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah, wahai Muhammad, kamu belum beriman. Janganlah berkata demikian. Tetapi sementara iman belum lagi meresap masuk ke dalam hati kamu, berkatalah sahaja, "Kami telah Islam." Dan ingatlah, jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, zahir dan batin, Allah tidak akan mengurangkan sedikit pun dari pahala amal-amal kamu. Kerana sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. Aisyah radhiyallahu anhu pula berkata, iman kepada Allah itu mengakui dengan lisan dan membenarkan dengan hati serta mengerjakan dengan anggota badan. Imam Al-Ghazali menghuraikan makna iman adalah pengakuan dengan lidah, yaitu lisan, membenarkan pengakuan itu dengan hati, dan mengamalkannya dengan rukun-rukun, yaitu dengan anggota badan. Khususnya, berdasarkan kepada hadis Jibril dan Al-Quran, rukun iman bagi orang Islam ada 6 perkara, yaitu yang pertama adalah percaya kepada Allah. Konsep yang paling asas ini, yaitu beriman bahawa Tuhan itu satu. Konsep keesaan Allah ini adalah mutlak dan tidak relatif kepada apa-apa jua yang wujud di dunia ini. Seterusnya, iman yang kedua adalah beriman kepada para malaikat. Rukun iman yang kedua ini wajib untuk setiap muslim yang mengucap syahadah mempercayai adanya malaikat. Malaikat juga adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Zat malaikat adalah halus, tidak nampak oleh mata kasar manusia biasa, tetapi mampu dilihat oleh manusia yang luar biasa, seperti Nabi dan Rasul. Khususnya, malaikat, kita wajib mengetahui, dalam Islam ada 10 malaikat yang wajib berserta dengan tugasnya, yaitu yang pertama adalah malaikat Jibril. Tugasnya adalah membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasul dan nabi-nabi, juga menguruskan bala seperti gempa bumi, air bah, ribut, dan lain-lain lagi. Terusnya adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail tugasnya adalah untuk membawa rezeki dengan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, membiakkan haiwan, mengeluarkan hasil galian bumi. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya untuk meniup sangkakala ketika sampai waktu kiamat, yaitu bumi akan hancur. Sekali lagi ia meniup sangkakala ketika sampai masa manusia hidup semula dan keluar dari kubur untuk perhitungan di akhirat. Seterusnya, malaikat yang keempat adalah malaikat maut. Malaikat maut tugasnya ialah untuk mengambil nyawa, yaitu mematikan apabila sudah sampai ajal. Dan tugasnya mengambil nyawa tidak akan cepat sesaat dan tidak akan lewat sesaat. Khususnya malaikat yang kelima adalah malaikat mungkar, yaitu tugasnya untuk menyoal orang mati di alam kubur. Dan malaikat nankir yang keenam tugasnya juga adalah untuk menyoal orang mati di alam kubur. Khususnya yang ketujuh adalah malaikat raqib. Tugasnya ialah menulis pahala bagi orang yang membuat kebaikan. Yang ke-8, malaikat atid, tugasnya adalah untuk menulis dosa bagi orang yang membuat mungkar dan juga kejahatan. Yang ke-9, malaikat ridwan, tugasnya adalah untuk menjaga syurga. Yang terakhir adalah malaikat malik, tugasnya adalah untuk menjaga neraka. Seterusnya, yang kedua adalah percaya kepada seterusnya adalah yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Salah satu daripada rukun iman agama Islam adalah percaya kepada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Kitab-kitab yang wajib diimankan adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan juga Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terusnya, yang keempat, beriman kepada Nabi dan Rasul. Beriman kepada Nabi dan Rasul ialah meyakini bahawa Nabi dan Rasul itu benar-benar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing manusia ke arah jalan hidup yang baik yang diredai Allah. Islam mengajar umatnya bahawa Allah menyampaikan wahyunya melalui malaikat kepada Nabi dan juga Rasul. Nabi ialah seorang lelaki yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu untuk kegunaan dirinya dan umatnya sahaja.
satu poin tambahan, Muhammad SAW merupakan Nabi dan Rasul yang terakhir. Ini bermakna tiada Nabi dan Rasul akan dilantik selepas kewafatan baginda. Baginda telah menyampaikan peringatan terakhir, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah kepada manusia sebelum berlakunya hari kiamat. Baiklah, yang kelima, beriman kepada hari akhirat. Kita wajib percaya akan datangnya hari kemudian atau hari akhirat ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Diterangkan bahawa pada akhir zaman akan datang satu hari di mana semua makhluk yang ada akan menjadi rosak dan binasa, dimusnahkan dan akan dibangunkan semula. Kerana itu, hari akhirat turut mendapat julukan hari kiamat ataupun hari pembangkitan. Setelah segalanya hancur pada hari kiamat, Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk bangun terlebih dahulu dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala. Maka bangunlah nyawa yang telah mati untuk dihadapkan ke pengadilan Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya selama di dunia. Itulah hari pembalasan. Siapa yang amalannya lebih banyak dengan kebaikan akan mendapat kebahagiaan di syurga. Sebaliknya, bagi amalannya yang lebih banyak yang jahat akan mendapat siksaan dan ditempatkan di neraka. Terusnya, yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar. Baiklah, di sini kita wajib percaya bahawa segala sesuatu yang berlaku sama ada baik maupun buruk itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui 4 tahapan takdir. Yang pertama, pengetahuan Allah, bahawa Allah mengetahui segala sesuatu secara terperinci sebelum penciptaannya lagi. Yang kedua, penulisan Allah, bahawa Allah telah menuliskan pengetahuannya secara umum 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dan dia menuliskannya sekali lagi setiap tahun pada malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, kehendak Allah, bahawa tidak ada perkara yang berlaku sama ada baik maupun buruk menurut pandangan kita, melainkan itu semua berlaku dalam kehendak Allah, persesuaian ilmu, kebijaksanaan dan juga rahmatnya. Nah, yang terakhir iaitu yang keempat, penciptaan Allah, bahawa setiap perkara yang berlaku ialah ciptaan Allah, kerana Allah yang menciptakan manusia dan perbuatan mereka. Justru perbuatan manusia dilakukan oleh manusia, tetapi ia tetap diciptakan Allah. Baiklah, jadi itu sahaja penerangan daripada saya berkenaan konsep iman ini. Saya harap perkongsian ini dapat memberi sedikit sebanyak pengetahuan kepada masyarakat di luar sana. Marilah kita beramal dengan niat kerana Allah Ta'ala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.